Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak ada bengkok di dalamnya, menjadi panduan kepada kita pada hari ini, pada hari-hari yang mendatang. Alhamdulillah, pada hari ini tuan-tuan bersama lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Kita berada di hujung 29. Benar Ustaz. Ya Ustaz ya. Jadi besok ni kalau puasa lagi 30 hari kita lengkap. 30 hari tahun 30 ya. Masya-Allah, ini adalah peluang ya bagi kita untuk berpisah dengan Ramadan ini lambat sikit Ustaz ya. Kalau katakan puasa esoklah. Tapi kalau nampak anak bulan malam ni maksudnya raya lah Ustaz ya. Jadi kita tunggulah penyimpan mohon diraja ya untuk sama-sama kita mendengar ya apakah pengumumannya. Tapi yang pastinya ialah Ramadan pergi, tetapi yang tidak pergi adalah wahyu ilahi Al-Quran, untuk sama-sama kita ikuti pada hari ini. Dan mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah ambil Al-Quran, buka mushaf ataupun muat turun Smart Quran untuk sama-sama kita melihat pada hari ini. Kita akan mendalami surah yang daripada juz amma, iaitu surah Al-Bayyinah ya, surah yang ke-98. Tapi kita mulakan dahulu dengan kita melihat kepada surah Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi ya, di mana kita melihat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam surah Az-Zumar yang kita lihat semalam ya bersama dengan Ustaz Tirmizi, akhir sekali iaitu alhamdulillah rabbil alamin ya. Apabila masuk ke syurga, rombongan demi rombongan masuk ke dalam syurga itu, apa yang kita sebutkan nanti insya-Allah adalah alhamdulillah rabbil alamin. Dan dalam perbincangan semalam Ustaz ya, kita sebenarnya ada satu pembetulan ya, saya nak maklumkan awal-awal lah, disebabkan bagi tuan-tuan yang mengikuti siaran semalam ya, bila kita berbincang ayat 63 surah Az-Zumar bercakap tentang maqalid ya, tentang kunci as-samawati wal ard. Hadis yang saya bawakan semalam itu adalah hadis yang bila disemak semula adalah hadis yang gharib, yang pelik ya, menurut Ibnu Kathir, dan kebanyakan ulama mentakhrij ataupun menentukan bahawa ia adalah maudhu' ya. Maudhu' bukannya dhaif ya, bukan dhaif, maudhu'. Jadi ada beza di antara maudhu' dan dhaif, iaitu maudhu' palsu ya, dibuat-buat, dan dhaif itu lemah. Jadi kerana dia maudhu', langsung ia tidak boleh diambil sebagai kaitan dengan Nabi, walaupun ada yang berbincang bahawa
zikirnya itu ada asas ya, tetapi ia bukan daripada hadis tersebut, bukan ditanya oleh Usman, tidak dikaitkan dengan 10 ganjaran yang dibawakan dalam program semalam. Saya harapkan tuan-tuan yang dah mula mengambil zikir tersebut dikaitkan dengan hadis tersebut, saya mohon untuk jangan disebarkan lagi ya, dan saya mohon ampun daripada Allah SWT, mohon juga doakan saya untuk tuan-tuan baiki perkara tersebut. Maksud maqalid itu adalah kunci ya, secara ringkasnya dibahaskan oleh ulama bercakap tentang Allah ni berkuasa pada semua langit dan bumi. Itu saja ya. Lebihnya itu kita kena mendalami lagi lah ya, sebagai panduan dan peringatan. Jadi kalau ada yang catat nota bahawa kena amalkan 100 kali ke apa sebagainya, itu kena tarik baliklah. Saya tarik balik ya, kerana ia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga ini menjadi panduan kepada saya lah ya pada masa akan datang untuk lebih berhati-hati. Kadang-kadang dia terkeluar Ustaz ya. Tapi oleh macam mana pun ia satu amanah dari sudut ilmu kan. Ilmu ya betul. Dan semalam dia rasa tak berapa tentram Ustaz ya tentang perkara ni di Facebook saya ada tuliskan. Jadi kalau tuan-tuan yang rujuk boleh viralkanlah yang pembetulan tersebut. Baik. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada surah Bayyinah yang menekankan tentang istilah kalau rasa dah salah tu sila mengaku sajalah. Rupanya ini surahnya. Mari kita tengok kepada surah Al-Bayyinah apakah sinopsisnya. Mari kita saksikan. Pada ayat 1 hingga 5 kita akan melihat mengapa Al-Quran, sebab Quran diturunkan ya, maksud bayyinah dan respon Yahudi ya, orang-orang ahli kitab dan juga musyrikin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada ayat 1 sampai 5 kita akan lihat bagaimana bila mereka ada sesuatu kebenaran dan akhirnya mereka sama ada nak mengaku bahawa mereka silap ataupun nak berubah. Ini yang ditegur ataupun disampaikan oleh Allah dalam ayat 1 sampai 5. Dan yang ayat 6 hingga 8, pendek saja surah ini ada 8 ayat, bercakap tentang balasan neraka dan syurga bagi yang kekal abadi ya. Balasan neraka satu lagi syurga yang kekal abadi kepada orang-orang yang menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah SWT. Dan ia ada kaitan sebenarnya dengan surah Az-Zumar yang kita selesai semalam. Jadi jom kita baca ayat 1 hingga 4 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sidang penonton-penonton yang saya kasihi sekalian, hari ini kita baca surah Al-Bayyinah. Kita berada pada 29 Ramadan, Jumaat yang saya kira yang terakhirlah untuk bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita jangan lupa juga untuk masih lagi kita merebut peluang, walaupun tak kiralah Lailatul Qadar dah berlalu ataupun belum, tetapi kita tetap sehingga ke garisan penamat. Kerana kita masih lagi berada pada bulan Ramadan, bulan yang diberkati, al-mubarak, bulan yang pahalanya berlipat kali ganda apabila kita membaca. Alhamdulillah, Ramadan telah mendidik kita, telah mengajar kita untuk kita istiqamah dalam melakukan amalan. Selain daripada Quran time kita baca Al-Quran setiap hari, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kita istiqamah dalam ibadat. Betul. Maka sebab itulah kita boleh semayang tarawih. Bahkan tidak ada mungkin ada yang walaupun PKP mereka tak berhenti untuk solat tarawih Ustaz. Tiap-tiap malam mereka tarawih, mereka membaca Al-Quran, berzikir, sedekah dan sebagainya. Itulah melatih kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan kita keluar melangkah ke bulan seterusnya, Syawal dan seterusnya, kita dapat mengamalkan apa yang kita beramal di bulan Ramadan. Walaupun ketintinya sedikit, tapi itulah cara untuk kita nak melatih diri kita untuk istiqamah. Satu benda yang berharga yang untuk kita dapat memilikinya. Kalau bulan Ramadan Ustaz, maknanya kalau bulan Ramadan orang semangat beribadat itu tak pelik sebab suasana itu membantu semua. Okey, ramai-ramai datang. Kalau sebelum ni ke masjid baca Al-Quran, tapi yang luar biasa bila kita melangkah keluar ke bulan Ramadan, kita masih lagi mengekalkan amalan kita bulan Ramadan walaupun kuantitinya sedikit, tapi yang penting dia punya berterusan. Mudah-mudahan cukup Ramadan ini melatih kita insya-Allah. Dan ia sebenarnya Ustaz bila ada Aidilfitri ini membawa kita pada fitrah agar kita bersedia untuk Aidil Adha pula, iaitu kembali kepada pengorbanan ya. Pasal bila kita dah bersihkan hati kita pada bulan Ramadan ini, nanti bila Allah kata sila berkorban ya untuk agama ya, salah satu ibadahnya ibadah korbanlah ya, meletakkan binatang ataupun harta kita untuk dikorbankan pada kebaikan, kita sudah lebih bersedia pasal kita dah bersih dalaman kita dahulu ya. Jadi ini tarbiyah, pendidikan yang penting. Maka itulah pentingnya Al-Quran ini Ustaz ya. Baik. Okey.
Kita kembali membaca surah Al-Bayyinah, muka surat 598, ayat pertama hingga ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, juzuk yang ke-30 ini yang saya yakin sebahagian daripada tuan-tuan menghafaznya, selalu mendengarnya Ustaz ya. Bercerita tentang apa? Tentang kalau sebelum ini, sebelum surah ini, surah Al-Qadar. Penyusunan surah di dalam Al-Quran ini adalah sama seperti di Lauh Mahfuz Ustaz ya. Jadi bila kita tengok tanasub ataupun kaitan di antara surah Al-Qadar dan juga surah Al-Bayyinah ni menarik. Pasal bila kita dapat malam Lailatul Qadar, malam itu maksudnya diturunkan Al-Quran. Quran ini tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk membawa bayinah. Cara ringkasnya. Dan kalau kita pergi lebih dalam pada ayat yang pertama itu, orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan juga orang musyrik ya. Orang musyrik ini maksudnya mereka yang mensyirikkan pada Allah SWT yang tak dapat kitab, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ya, iaitu mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Buat apa pula surah ini Ustaz ni kan? Kalau nak tengok betul-betul, rupa-rupanya kalau ada yang kata surah ini madaniyah, ada ulama mengatakan surah ini makkiyah kalau ikutkan kepada uslub bahasanya. Kalau madaniyah itu kerana bercakap tentang ahli kitab ya. Tetapi poinnya ialah orang-orang yang kufur daripada ahli kitab, mereka yang mendapat kitab, dan juga musyrik ni yang tak dapat kitab lah, dia syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Munfakin ya, perkataan munfakin itulah perkara yang menarik ya untuk diperhatikan. Walaupun di kalangan ulama terlampau banyak pendapat tentang perkara ini, tetapi dapat disimpulkan dengan apa? Munfakin ini maksudnya mengasingkan, satu, dan yang keduanya adalah tidak meneruskan. Apa poinnya? Ahli kitab dia dah ada kitab dia Ustaz ya. Maksudnya Yahudi, Nasrani dia ada dia punya apa, Taurat ke Injil, istilah sekarang Bible kan. Tetapi dia kata apa? Mereka ini tidak akan berpisah, stop ya, memberhentikan ataupun mengasingkan diri mereka daripada buat perkara tersebut kecuali apabila datang hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, sampailah datang bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata itu apa akan diterangkan oleh ayat yang kedua. Tetapi poinnya ialah orang yang ada kitab ini bukan mudah untuk dia nak berganjak kepada kitab yang baru. Kan? Kalau kita agama Islam Ustaz, kita dah berada dalam agama ini, Quran dah pegang daripada hari pertama, itu lebih mudah ya. Tetapi bagi rakan-rakan kita yang mungkin ada mendengar bukan Islam, ataupun mungkin dari kalangan orang Nasrani, Kristian ataupun Yahudi, dia nak berganjak kepada kitab Al-Quran itu ya, kepada penjelasan yang baik, hatta dia akan berganjak hanyalah bila dia dapat bayinah. Bukan sekadar dia bagi Quran, dia baca saja kemudian terus dia nak okey saya kembali kepada Al-Quran, kembali pada Islam. Tak semudah itu ya. Jadi dari sini bercakap tentang ahli kitab yang kufur, yang kafir ini maksudnya seperti biji benih yang ditutup Ustaz ya, maksudnya gelap. Allah menceritakan ahli kitab yang gelap ini, sebahagiannya pasal ada perkataan min dekat situ, sebahagiannya dalam keadaan gelap kafir itu ataupun musyrikin, dia tidak akan stop, tidak akan berhenti kecuali apabila dia sampai kepada datangnya bayinah. Ya, sampai datang bayinah. Dan perkataan inilah yang kita nak melihat bersama-sama. Pasal apa? Dengan bayinah Ustaz ya, dia menyebabkan orang itu mengasingkan diri.
Ya, contohnya lah kalau tuan-tuan kita semua yang mendengar Al-Quran ini, bila kita dah tengok surah Az-Zumar, kita dah melihat begini kesannya ialah kita sanggup untuk asingkan diri kita daripada kebanyakan orang. Kalau katakanlah orang Melayu biasanya pada bulan Ramadan khatam Quran sahaja, contohnya kan, khatam baca sahaja. Tapi bila kita dah baca Al-Quran, dapat bayinah, dapat keterangan yang nyata, kita dah dapat kata, oh saya nak mengasingkan diri saya, bukan sekadar khatam bagus, baca sampai habis bagus, tetapi saya juga nak cuba memahami isinya. Itu yang berlaku istilahnya munfakin. Ya, ekstrim ialah kepada apa? Kumpulan orang yang kafir, kepada ahli kitab dan musyrikin. Mereka ini memang langsung tidak mahu kembali kepada bayinah. Tetapi bagi kita, kalau katakan ada benda-benda yang bercampur dalam diri kita, kita sanggup buat perkara tersebut. Jadi apakah bayinah tersebut? Menarik ya. Ayat yang kedua itu Allah menceritakan kepada kita apakah bukti yang nyata. Pasal Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, adalah bulan diturunkan Al-Quran yang fungsinya Ustaz ya, dalam ayat 185. Hudal linnas, ya, petunjuk, kemudian bayinati minal huda, penerangan bukti yang jelas, dan yang ketiganya furqan, membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau nak tahu bayinah apa spesifik, Allah beritahu dalam ayat yang kedua, rasulum minallah yatlu suhufan mutahharah. Ada rasul daripada Allah, ya. Ini nak meletakkan Rasul Nabi Muhammad ini sebagai satu individu yang penting. Dia adalah daripada Allah, ya, bukannya sekadar dia pilih sendiri, yang pertama. Dan yang keduanya ialah yatlu, bukannya dia bercakap sahaja, tapi dia tilawah suhufan mutahharah, iaitu Al-Quran ini sendiri, lembaran-lembaran yang suci, iaitu Al-Quran. Jadi poin daripada ayat nombor 2 ini menarik. Pasal apa? Bukan sekadar kita baca Al-Quran suhufan mutahharah, tapi ada rasul yang mengamalkan Quran, itu namanya sunnah, Ustaz ya. Jadi sunnah Nabi dan juga Quran ini dia bergabung sekali. Itu baru namanya bayinah. Pasal ada orang yang cakap bahawa saya baca Quran dah cukup lah, buat apa lagi nak ikut pada Nabi kan? Dah Quran ni dah lengkap, buat apa perlu anti hadis. Itu bukan bayinah. Pasal apa? Pasal nak solat macam mana? Kan? Nak puasa ni sampai macam mana, apa amalan tarawih ada ke tak ada? Itu yang kata tak ada tarawih tu. Pasal cari dalam Quran kat mana tarawihnya kan? Poinnya, bayinah inilah yang diperlukan oleh orang yang ahli kitab wal musyrikin, tapi juga ia menjadi bayinah kepada kita bila kita ada inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu ya, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu sebenarnya menjadi bayinah kepada kita. Kita dapat mengasingkan diri kita daripada amalan-amalan yang tidak jelas buktinya. Dan ayat yang ketiga menarik lagi ya, apabila Allah menyatakan fiha kutubun qayyimah, padanya ada kutubun qayyimah, peraturan-peraturan. Kutub ini bercakap tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Kutiba itu bukan sekadar tertulis Ustaz ya, termaktub yang menjadi peraturan. Jadi dalam bayinah dalam Quran ini ada peraturan-peraturan, perkataan yang kita nak highlightkan fiha. Maksudnya apa? Dalamnya ada peraturan, tapi bukan semua peraturan. Itu sebabnya dia mindset yang betul-betul ialah apabila seseorang itu dia bukan sekadar halal haram di hidup dia. Ya, peraturan ada betul. Ya, kalau kita belajar, kita tengok sikit ayat-ayat ahkam ini, dia sekitar 500-600 je Ustaz, daripada 6000 ini. Jadi kalau kita belajar sebelum ini surah-surah yang kita dah dalami, kebanyakannya banyak cakap pasal iman, cakap pasal etika, cakap pasal akhlak, itu yang banyak. Tapi peraturan halal haramnya sedikit. Kerana apa? Kerana hidup yang bersama bayinah, dia bukannya orang tu sikit-sikit je, Ustaz sebenarnya Ustaz ni pakai ni halal ke tak halal Ustaz. Dia tak cakap begitu ya. Bahasanya ialah sentiasa untuk meniru pada Nabi ataupun sunnah Nabi, saling menyayangi ya, dan mementingkan iman di dalam kehidupan. Dan pada ayat yang keempat, wama tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ya. Kalau ayat pertama itu daripada gelap kepada cahaya bayinah. Tapi di sini Ustaz menariknya ialah wama tafarraqal ladina utul kitab. Orang yang diberi kitab, dia tidak akan berpecah kecuali bila datang bayinah. Pelik pula kan. Tadi sebelum hatta sehingga datang bayinah, tapi yang ayat 4 ini, kalau orang-orang dahulu dia dapat kitab, dia berpecah. Berpecah selepas dapat bayinah. Mengapa? Mengapa itulah yang kita nak belajar, nak baca daripada ayat nombor 5.
Jom Ustaz ya, kita ambil pelajaran agar kita yang dapat kitab pada zaman ini, tuan-tuan ikut mari Quran Time, kemungkinan besar kita akan berpecah selepas ini. Kecuali ayat 5 Ustaz. Baik, kita terus menyambung pada ayat yang kelima. Sebentar saya nak baca sedikit komen daripada sahabat FB kita, itu Puan Aisyah. Alhamdulillah, berkat bersama dengan Quran Time, saya juga dapat 2 kali mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan tahun ni. Masya-Allah. Bukan senang 2 kali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita. Baiklah, seperti mana sambung tadi, kita punya Al-Quran ini, walaupun kita Quran Time, kita tetap tadabbur, kita menggunakan sebagaimana apa yang Nabi beritahu kepada kita. Tak boleh lagi Al-Quran dengan sunnah, kerana sunnah Nabi lah yang melengkapkan, menerangkan apa yang Al-Quran ada yang ada yang praktikal, ada yang bersifat umum. Ayat Quran ada umum, ada khas dan sebagainya. Maka tak boleh kita kata saya cukup Quran je dah, tak padan dah sunnah Nabi, tak boleh. Kerana Allah Taala tetaplah secara sunnatullah, nak sampai kita kepada redha Allah mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita beriman, al-iman bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Quran was sunnah. Kita beriman apa daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran banyak ayat Ustaz cerita wa may yuta'illah war rasul. Dan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Memaham kepada kita jalan yang sebenar nak sampai kepada Allah mestilah melalui Rasulullah. Tak boleh saya belajar direct dengan Allah. Ada orang mengaku saya dapat mimpi Allah ajar saya sekian-sekian, saya tak ikut Nabi Muhammad. Ini antara ciri-ciri ajaran sesat. Senang kita nak kenal dia. Maknanya kalau kadang-kadang ada saya jumpa ustaz, dia kata, "Ustaz, apa nak sembahyang malam banyak-banyak?" Dia kata kat saya. Saya jumpa orang. Tak perlulah kita nak sembahyang banyak-banyak. Yang penting kita cinta kepada Allah. Cinta Rasul. Apa bangun sembahyang malam-malam sampai lama-lama, tak perlu. Oh, macam tu. Bila kita dengar macam mana Nabi SAW Ustaz cerita kan, sampai bengkak kaki sembahyang. Jadi kita nampak pelik dah kat situ, supaya kita hati-hati kan. Sekarang ni macam-macam. Okey. Sama satu ayat saja daripada ayat yang kelima surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Surahul Azim, daripada ayat 5 inilah menceritakan ulama berkata bahawa kalau nak bercakap tentang agama ini macam mana, inilah kesimpulan agama ustaz yang ada dalam Al-Quran. Banyak-banyak ayat Al-Quran ini kalau nak cerita tentang agama kita disimpulkan pada ayat nombor 5 ini iaitu wama umiru, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas. Macam sama Ustaz yang kita belajar daripada surah Az-Zumar, iaitu beribadah itu mesti ikhlas kepada Allah. Ibadah satu, menghambakan diri, tetapi mestilah ikhlas lahuddin, kepadanya lah agama ini, hunafa wa yuqimunas salah wa yuqimus salah wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tuz zakah iaitu menunaikan zakat. Solat dan zakat ni dia memang daripada dahulu sampai sekarang wujud, sentiasa bergandengan. Maksudnya hubungannya mesti baik dengan Allah, namanya solat, dan dengan manusia ini ialah zakat. Dia mesti dua-dua ni ada. Wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Kembali balik pada istilah dalam nombor 3. Nombor 3 tadi, ayat nombor 3 bercakap tentang fiha kutubun qayyimah. Di sini ada dinul qayyimah, agama yang lurus. Baik. Jadi apakah kaitan dengan ayat nombor 4 sebentar tadi? Bila bercakap tentang ayat nombor 1, 2, 3, 4 dalam masyarakat Ustaz sebenarnya paling kurang 4 bahagianlah yang kita boleh bahagi. Ada orang yang luarnya okey, dalamnya okey, seperti Abu Bakar. Jadi dia akhirnya kembali pada Islam. Ada orang yang di luar okey tetapi dalamnya tak okey. Itu seperti siapa? Seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni okey, dia pemimpin yang kalau dalam zaman sekarang ni orang tu kita rasa okey, dia memimpin, tapi dalamnya itu dia ada perkara sombong, dia ada masalah.
Ada orang yang di dalamnya okey tapi di luarnya tak okey. Ya, dalamnya okey, luar tak okey. Ya, itu contohnya macam apa? Macam kalau kita melihat kepada Omar. Omar kan dalamnya okey tapi luarnya juga ganas apa sebagainya, tapi akhirnya dia kembali balik kepada Islam. Okey, tapi ada yang dalam okey, dalam tak okey, luar tak okey. Itu Abu Lahab. Abu Lahab. Umar tegasnya tapi tegas garang untuk Islam. Yes. Dan sebelum dia masuk Islam tu dia dalamnya tak okey, dia dalamnya okey. Cuma di luar je nampak ganas, tapi bila masuk Islam dia gunakan yang kerasnya itu untuk kebaikan. Kesan daripada qayyimah daripada agama yang kita dapat daripada mana? Bayyinah dapat daripada mana? Daripada Quran. Okey. Jadi bila kita masuk ke dalam agama ini, kesannya tuan-tuan ya, ialah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan penuh-penuh ikhlas. Ya, bercakap tentang perkara ini ulangan balik pada surah Az-Zumar. Salah satu bercakap tentang abd ini, satu ialah seperti hamba sahaya Ustaz ya. Hamba sahaya kalau sesama manusia, hamba dia tak suka pada bos. Hamba tak suka pada bos kan. Kalau kita bekerja pun kan, kalau bos garang sikit je kita dah tak suka dah. Betul. Kan. Kalau bos baik okey, tapi kalau bos ataupun kalau dalam rumah tangga pun sebenarnya isteri dia 100% ke suka pada suami, tengok keadaan kan. Waktu suami bagi hadiah dia suka, tapi kalau suami rasa macam ni sikit dia tak berapa suka kan. Jadi nak ceritanya apa? Berbeza dengan Allah. Kehambaan kita pada Allah, kalau baca dalam surah Al-Fatihah, kita mula bukan dengan kita kutuk Allah kan, kita puji Allah dahulu. Ini kaedah yang Allah bawakan, iaitu kalau kita betul-betul menghambakan diri pada Allah, satu kita puji Allah, kita suka kepada Tuhan, kepada Allah yang pertama. Yang keduanya ialah kita mengharapkan, orang yang betul-betul ikhlas mengharapkan balasan hanya daripada Allah. Yang ini berat Ustaz. Walaupun ini nampaknya pendek ayat ini ya, tetapi berat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita dalam dunia ni dia ada orang yang nak famous, ada orang yang nak kalau boleh dia nak rasa dirinya sempurna, kalau boleh tak ada kesilapan, jangan tegur saya, macam-macam tu kan. Tetapi rupa-rupanya sebenarnya untuk orang nak menjadi yang betul-betul beribadah kepada Allah, diharapkan hanya buat kerana Allah. Jadi kalau macam contohnya ahli kitab ni, dia kena berpisah daripada rutin kebiasaan, berpisah. Ya, kalau perlu berhenti. Jadi kita berhenti sebentar, ya, sekejap saja kita berhenti, kita kembali balik dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita berada pada hari ini dalam surah Al-Bayyinah, surah ke-98 Ustaz ya. Sebentar tadi Allah memberikan ubat kepada virus, ya, bukan virus COVID-19 ya. Virus ini lebih hebat lagi, lebih teruk lagi daripada COVID-19, iaitu virus kita berada pada status quo. Kita nak ikut pada cara kita yang biasa ya, kadang-kadang membawa kepada ego kita, sebagaimana Allah memberitahu kepada orang-orang ahli kitab wal musyrikin yang kafir, iaitu mereka ini mumfakin, tidak mahu memisahkan cara hidup mereka ataupun tidak mahu stop, berhenti daripada ego yang ada, kegelapan yang ada. Dan apakah ubatnya itu? Dalam ayat yang kelima kita sudah pun belajar, iaitu beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Dan bercakap tentang hamba Ustaz ya, dia kalau orang cakap ibadah ini biasanya dikaitkan dengan sembahyang, Quran ya. Tetapi sebenarnya bila liyak budu ini terus menjadi hamba, maksudnya 24 jam Ustaz. Jadi bukannya maksud baca Quran, okey saya menjadi hamba, kemudian lepas tu dia nak buat apa sahaja dia buat kan. Itu bukan hamba, itu adalah orang yang sekadar beribadah pada waktu tertentu. Maknanya ibadat ni di masjid atau tempat-tempat tertentu sahaja. Bila pergi pejabat bebas habis. Ataupun Ramadan sahaja. Masuk Syawal dia huha-huha.
kan. Yang itu bukan tak boleh gembira, boleh gembira tapi Gembira kena boleh. ikut Betul. kepada peraturan. SOP. Ya, peraturan kutubun qayyimah, SOP. Sekarang pun kita ada SOP ustaz ya, kena pakai mask 1 meter kan, tak boleh berkumpul. Itu peraturan di dunia, apatah lagi kita bercakap nak sampai ke akhirat ya. Jadi apakah manfaat ataupun apakah kesan kalau ikut SOP ataupun tak ikut SOP? Jom kita belajar daripada ayat nombor 6 dan nombor 7 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Penonton, kita kembali berpindah pada ayat yang ke-6 dan juga ayat ke-7. Dua ayat 6 dan 7 daripada surah Al-Bayyinah ini. Moga-moga kita mendapat panduan tentang orang-orang yang tidak mengikut SOP daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi peringatan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Inilah Allah menerangkan kepada kita pentingnya kita kembali kepada Allah, menjadi hamba yang betul-betul ikhlas mengikut SOP daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila kita solat dan zakat itu fizikal di luarnya, tetapi di dalamnya itu hati kita ini memang terbina ya, keikhlasan, betul-betul buat ini bukan kerana mencari populariti ataupun kerana manusia, tetapi kerana mencari redha daripada Allah yang akan disentuh pada hujung nanti pada ayat ke-8 ya. Jadi bagi orang-orang yang kafir daripada ahli kitab wal musyrikin, merujuk balik pada ayat pertama tadi itu, apakah tempatnya? Fi nari jahannam khalidina fiha. A'udzubillahi min zalik. Kita doa pada Allah, Allah jauhkan ustaz ya kita daripada, ada yang kata oh kalau saya orang Islam baca, saya bukan orang kafir, saya bukan ahli kitab, saya bukan musyrikin ya. Tapi bila kita tadabbur ini, maksudnya ayat ini Allah bagi kat saya, hari ini saya dengar, maksudnya saya ini ada kemungkinan jadi begini kalau saya tak berjaga-jaga ya. Iaitu kalau kita tengok sebentar tadi, mereka buat apa? Mereka ni dah dapat kitab, tapi lepas itu mereka bergaduh dan bercakar dan terpecah-pecah. Ini berlaku kepada umat Islam sekarang ini kan. Makin lagi orang tu, dan dia berkaitan dengan ilmu agama spesifik lagi. Kalau tuan-tuan yang ikut My Quran Time sebelum ni tak pernah dengar tadabbur, tak pernah apa sebagainya, tuan-tuan akan hargai perkara ni. Tapi bila kita dah masuk lagi, kalau kita tidak jaga hati kita kan, kita akan cakap bahawa saya lebih betul daripada orang sana kan. Jangan dengar pada ustaz sana, pasal dia akan memperlekeh-lekehkan orang lain. Kerana apa? Kerana bab agama ini ustaz ya, sebenarnya bab agama ni dia bagi setengah orang dia rasa biasa, tapi perkataan agama pada zaman Bani Israel dahulu, pada zaman Nabi Isa, dia menyebabkan power ya, dia ada power, pengaruh, dihormati. Jadi macam kita ustaz ya, bercakap begini, dia sebenarnya ada cabaran yang tersendiri. Dia memberi kuasa, memberi pengaruh. Jadi kita minta Allah lindungi, tuan-tuan doakan kami juga dilindungi daripada menjadi sumber tafarruq ya, menjadi sumber perpecahan. Kerana apa? Kerana rasakan bahawa saya lebih bagus kot kan, tadabbur saya lebih bagus daripada tadabbur orang lain. Itu tak boleh. Betul. Tak boleh. Ini kita sama-sama kita bekerjasama untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, iman, percaya, yang penting Allah ya, dan kita terus beramal, baiki lagi amal kita, ulaika hum khairul bariyah ya. Bariyah tu maksudnya makhluk ataupun sesuatu yang diciptakan ya. Jadi di sini khairu tu maksudnya yang terbaik. Kalau sebelum ini syarru tu yang buruk. Pasal apa? Dah datang kebenaran tapi masih lagi dia tolak, ataupun dah datang kebenaran berpecah pula, bergaduh sana, cakap orang sana, sesat apa sebagainya. Itu adalah syarrul bariyah
ya, syarrul bariyah. Dan walaupun dengar macam sedap Ustaz ya, syarrul bariyah dan khairul bariyah bahasa Arab ya, pasal ini bercakap tentang bagi nama lah ni Ustaz ya. Kalau namakan anak khairul bariyah okey Ustaz ya. Jangan pula bagi nama syarrul bariyah ya, walaupun bahasa Arab ya Ustaz ya, pasal itu seburuk-buruk anak ataupun makhluk kan. Okey, jadi ini daripada ayat 6 dan 7. Dan apakah yang berlaku kepada orang yang dapat syurga ataupun beriman pada Allah, beramal ini Allah beri tahu spesifik pada ayat nombor 8. Jom Ustaz ya, kita lihat ayat ke-8. Okey, ayat terakhir kita pada surah Al-Bayyinah, tentang balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dekat dunia, dia sentiasa beramal takwa lah kita kata ya. Sebagaimana kita Ramadan, kita nak melangkah keluar Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Taala berikan peningkatan kepada takwa hasil daripada ibadat-ibadat yang kita lakukan, sebab kita akan menjalani kehidupan di luar Ramadan dengan takwa, yang berbekalkan takwa yang kita ada tadi. Jadi apa nama ni, untuk ayat ke-8 kita sebagaimana Ustaz sebut tadi, kita kena sentiasa menerima kebenaran tu datang daripada ilmu. Sebab tu penting kita belajar ilmu pengetahuan. Makin lama kita belajar ilmu, makin banyak kita dekat dengan ilmu yang betul, maka kita makin dekat dengan kebenaran. Sebab kita nak bersama dengan kebenaran. Kita tak boleh kata tak apalah A atau B, saya ambil kecualilah. Mesti A dan B mesti ada satu yang benar, mesti ada yang salah. Ataupun kalau dua-dua salah, mesti ada yang betul. Ataupun sedikit betul dan sebagainya, sebab kita nak bersama dengan kebenaran. Untuk kita mendukung kebenaran tersebut. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah sadaqallahul azim. Surahul Azim, balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh Ustaz ya. Khairul bariyah sebentar tadi ayat 7. Kerana apa? Kerana mereka beribadah dengan penuh ikhlas. Macam mana mereka ni dapat ikhlas? Kerana mereka merujuk pada bayyinah yang ada dalam Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasul dirujuk pada al-Quran ya. Macam mana nabi mengamalkan al-Quran itu yang dirujuk. Jadi kalau katakan bertelingkah ya, katakan tadi bertelingkah sesama orang Islam Ustaz ya, maka rujukannya adalah pada Rasul. Apa Rasul cakap? Pasal Rasul yang paling tinggi. Walaupun Rasul tak ada sekarang, tapi kita merujuk pada hadis. Okey Ustaz, hadis ni ini okey ke tak okey? Tak okey. Maksudnya okey saya merendah diri berbanding dengan Rasul. Hadis Rasul itu yang pertama. Dan yang keduanya, suhufan mutahharah, kita tahu bahawa saya kena merujuk kepada al-Quran yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini insya-Allah budaya perpecahan di kalangan umat Islam ya tidak berlaku Ustaz ya. Ataupun kalau katakan seseorang itu mungkin ada berbeza pendapat dalam rumah tangga, di pejabat apa sebagainya, dia tahu bahawa Rasul, pasal ada orang tak terima Rasul, ahli kitab dia tak terima Rasul pasal dia tengok ingatkan Bani Israel rupanya datang bukan daripada kalangan mereka. Padahal ini pernah berlaku pada zaman Iblis. Awal dulu dia tak terima Nabi Adam itu sebagai Allah suruh sujud kan, pasal dia rasa macam mengapa aku nak beribadah terus pada engkau saja ya Allah. Itu argument dia ya. Macam orang kata saya nak Quran saja, yang Rasul sunnah Nabi ni tak payah. Tapi rupa-rupanya itu adalah perintah Allah juga. Ini dalam al-Quran, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi kena ikut kepada Rasul. Sami'na wa ata'na. Balasannya apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
khalidina fiha abada. Di syurga yang ada di bawahnya sungai, khalidina fiha abada. Ya, dia makin lama kita Ustaz ya, kita akan amat selesa kalau rumah kita ada kebun ya. Itu sebabnya kalau saya ada banyak buat training dengan orang-orang yang pencen, kebanyakan mereka tanya pencen ni nak buat apa? Nak berkebun. Nak berkebun. Dan saya tak tahulah, sekarang ni masih muda lagi kot kan. Tapi tua nanti pun mungkin pasal kita sibuk dengan gadget ke apa ke, akhirnya kita nak ke kebun kan, ada sungai, dan Allah tahu psikologi kita bahawa kita perlukan tempat ini nanti. Allah cakap radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan? Apakah maksudnya? Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap kepadanya. Ya. Apa maksud redha? Redha ni maksudnya kita gembira betul-betul, puas hati pasal di dunia ini seorang suami dia suka sangat dengan isterinya pun ada masa dia tak puas hati. Kan Ustaz ya? Ada si isteri dia suka sangat pada suaminya pun ada masa tak puas hati juga. Yeah. Tu belum lagi staff, mesti ada tak puas hati dengan bos kan, dan bos pun ada tak puas hati dengan staff dia. Tetapi ada satu tempat apabila kita betul-betul berteraskan pada bayinah, kembali kepada al-Quran, Allah cakap radhiyallahu anhum wa radu'an. Puas hati betul-betul, zalika liman khasyiya rabbah. Ini adalah balasan bagi orang yang takut pada Allah. Dia walaupun susah munfakin kan, kena asingkan ataupun kena stop amalan yang dia dah biasa buat, tetapi kerana dia takut pada Allah, tak apalah, saya mengaku jelah saya silap kan. Saya tahu ya Allah, engkau yang paling aku takut silap, aku hormat betul-betul. Saya kena berhenti, saya kena ubah. Itu adalah konklusi daripada ayat nombor 8, membawa kita kepada ayat nombor 1 semula. Jadi awal dan hujung surah ini bertemu Ustaz ya. Amat cantik apabila Allah menceritakan memang payah untuk berubah, tetapi yang lebih payah apa? Untuk menerima perubahan yang tidak membawa kita ke syurga. Itu lebih susah sebenarnya, dan Allah bawakan perkataan dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Jadi inilah surah Bayyinah, pendek 8 ayat, tetapi ia menceritakan hakikat bagaimana tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time dapat menjadi insan yang ikhlas. Ya, kita nak mengqurankan bangsa ini, tapi bangsa yang ada Quran dia mesti ikhlas sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Bayyinah. Jadi 3 resolusi yang kita ingin ambil daripada surah ini, mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, dalami sumber penjelasan yang lurus iaitu Al-Quran sehinggakan ia menjadi bayinah, bukti yang jelas menyebabkan kita ini akan sentiasa ikut kepada Rasul, ikut kepada bagaimana Rasul mengamalkan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ikhlaskan diri dalam setiap tindak tanduk kita kerana Allah semata-mata, ya, bukan kerana manusia. Kalau ada kerana manusia itu lebih bawah daripada Allah, kerana itulah yang akan melayakkan kita menjadi khairul bariyah. Ya, dan yang ketiga, jadilah sebaik-baik makhluk, iaitu makhluk insan yang selalu beriman dan beramal soleh, berteraskan kepada panduan bayyinah, iaitu datang daripada Al-Quran yang diturunkan kepada kita, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dengan kesempatan ini kita ingin berdoa agar Allah memberikan bayyinah kepada kita dan kita menjadi hamba yang ikhlas kepadanya hingga diberi rahmat radhiyallahu anhum wa radu'an. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa bersama, istiqamah bersama dengan bayyinah ini, bukti yang nyata ini. Mudah-mudahan ia menjadi satu, kita kata, silibus, menjadi satu pembelajaran yang sentiasa kita mendekatinya, Al-Quranul Karim, yang merupakan bukti yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Ustaz cakap pasal silibus Ustaz ya, sebenarnya My Quran Time. Ya. Malaysia Quran Time. Malaysia Quran Time, dia beberapa huruf tu dia diturunkan sikit, dia tinggal MY saja jadi My Quran Time. Jadi rupanya silibus ini akan dikaji semula, bukan dikaji semula, maksudnya akan dipelajari semula, insya-Allah pada selepas raya nanti. Ini pengumuman rasmilah ni ya. Sebelum ada pengumuman raya malam ini, pengumuman rasmi ialah bagi tuan-tuan yang menyokong, yang memberi sokongan selama hari ini, kita umumkan ialah Malaysia Quran Time diteruskan ke musim terbaru ya, My Quran Time. Namanya My Quran Time, masih lagi pada masa yang sama.
masa yang sama pada jam 12 dan kita akan mulakan berinteraksi dengan silibus daripada awal surah yang sudah kita bincang, belum kita bincang, kita akan bincangkan sampai habis. Berkhatam Ustaz. Sampai khatam. Khatam tadabbur pula. Khatam tadabbur Ustaz ya. Kalau satu hari satu muka surat, katakan begitulah ya. Kita tengok macam mana. Tapi kalau satu hari satu muka surat, kita makan masa paling kurang 600 lebih hari baru kita habis ya. Jadi tuan-tuan tolong doakan dan maklumkan pada kawan-kawan kalau ada yang kata saya tertinggal surah Yasin ke apa sebagainya, kita akan mula daripada awal balik semula. Jom kita berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا من النار اللهم اجعلنا من أوتقائك من النار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بعتق من النار يا حي يا قيوم Ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah Maha Pengampun, Ya Allah. Dan Engkau sukakan memberi keampunan, Ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami keluar daripada bulan Ramadan melainkan Kau ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami keluar daripada Ramadan melainkan Kau terima taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami keluar daripada Ramadan melainkan Kau bebaskan kami daripada neraka, Ya Allah. Jadikanlah kami ahli syurga, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah sebagaimana kami istiqamah membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk terus kami berbakti, untuk terus kami mentadabbur Al-Quran di bulan Syawal dan seterusnya, Ya Allah. Sebagaimana kami istiqamah melakukan salat qiyam, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah di bulan Ramadan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan ibadat tersebut pada bulan-bulan yang lain, Ya Allah. Ya Allah, kami sedar kekuatan itu bukan daripada kami, Ya Allah. Sesungguhnya kekuatan itu daripada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan, Ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang kami lakukan ini sebagai memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan dunia dan akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami di hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah mizan kami, Ya Allah.
Ya Allah, permudahkanlah titian sirat kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami menuju syurga firdaus-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga dengan doa ini tadi Allah kurniakan kepada kita khawatim penghujung Ramadan yang diredai. Allah izinkan, Allah ampunkan kita tuan-tuan, kerana kita tahu apa maksud keampunan. Ia adalah Allah menutup segala kesilapan kita. Berkat dengan al-Quran yang kita baca ini, moga-moga Allah akan jadikan kita khairul bariyah. Amin. Dan inilah yang kita ingin bina dalam bangsa, dalam masyarakat, dalam dunia, ya. Dan sebelum kita di hujung ke penghujungnya, kita ada soalan kuis Ustaz. InsyaAllah. Soalan kuis tajwid. Untuk soalan tajwid, sila berikan 4 hukum mad wajid muttasil. 4 contoh hukum mad wajid muttasil yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Itu adalah mad wajib muttasil. Tuan-tuan, ini adalah set yang akhir ya. Maksudnya soalan tajwid terakhir daripada Ustaz Tirmizi ya, sebelum hari raya ya. Lepas hari raya, siapa yang umumkan soalan tajwid, siapa yang tadabbur, kita akan tengoklah ya selepas hari raya. Tapi yang pastinya insya-Allah program Quran Time ini akan diteruskan. Siapa yang menyampaikan itu berdasarkan kepada susunan di TV Al-Hijrah lah Ustaz ya. Okay, kita terima jelah apa yang ditentukan ya. Alhamdulillah. Kita sambut hari raya insya-Allah. Kita sambut hari raya kemenangan insya-Allah. Kemenangan. Dan soalan tadabbur. Jangan pastikan apakah soalan tadabbur? Apakah kepentingan Al-Bayyinah? Pendek saja soalannya. Apakah kepentingan Al-Bayyinah yang kita baca daripada surah Al-Bayyinah sebentar tadi? Inilah soalan yang tuan-tuan boleh hantar ke nombor 0115856447 sebentar tadi. Dan soalan ini adalah untuk kita menyimak ya bacaan dan insya-Allah keputusan Ustaz ya, disebabkan kita berhari raya tapi kita akan letakkan pemenangnya nanti di Facebook TV Al-Hijrah ya. Jadi tuan-tuan, kita akan umumkan di Facebook TV Al-Hijrah. Jadi kalau lepas hari raya, kalau hari Ahad raya, hari Isnin tu dah boleh tengoklah tu kan ya, insya-Allah siapa pemenang untuk minggu ini. Dan di hujung ini, dalam kesempatan ini saya ingin mengumumkan apa? Masih lagi kita menjalankan kempen wakaf kita Ustaz ya. Kempen ini sebenarnya adalah untuk kita melihat khairul bariyah ini di mana-mana ya. Khairul bariyah ini di mana-mana. Khairul bariyah ini bukan sekadar nama orang Ustaz ya. Dia adalah status yang Allah berikan, dan macam mana kena pastikan dapat bayinah ya. Bayinah daripada mana? Daripada Quran. Itu sebabnya kempen wakaf Quran untuk ummah yang dimaklumkan sebentar tadi adalah untuk kita sama-sama tuan-tuan ya. Program Quran Time ini adalah milik kita bersama ya, kita berjuang bersama. Harapnya dengan wakaf ini nanti akan memberi manfaat semua. Bagaimana dengan scammer sekarang ini? Dan satu lagi perkara yang perlu diingatkan scammer ya, pasal bila cakap tentang wakaf ini, ada yang dapat WhatsApp iklan tentang wakaf ini tapi dia tukar nombor akaun ya. Jadi saya nak mengingatkan pada tuan-tuan, ada beberapa orang yang dah berpengalaman ya tentang perkara ini. Jadi kalau boleh, bagi tuan-tuan yang nak berwakaf, semak dahulu nombor akaun. Kalau dalam kempen ini, kalau kempen wakaf lain okeylah ya, tapi dalam kempen yang ini pastikan nombor akaun betul ya sebelum memindahkan wang, kerana ia ada isu ya bagi ramai scammer yang bermaharaja lela sekarang walaupun bulan Ramadan ya. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi, insya-Allah ulangan pada jam 10 malam ini, dan kita akan bersiaran akhir Ustaz ya, surah apa? Al-Adiyat. Surah kuda perang. Kalau tak raya esok lah. Kalau tak raya besok lah Ustaz ya. Kalau raya besok, kita tunggu kuda perang pada selepas raya nanti insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Bertemu Malaysia Quran Time, Saadah COVID-19.